Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk PSV tingkatan 4 hari ini, kita akan menyentuh topik 8 bidang komunikasi visual, iaitu ilustrasi. Okey, so untuk hari ini, fokus pembelajaran kita ialah kepada 4 perkara ni, iaitu yang pertamanya ialah definisi dan juga fungsi ilustrasi. Kemudian kita akan lihat jenis-jenis ilustrasi yang ada. Dan seterusnya media dan juga teknik yang digunakan. Dan yang terakhir ialah penjanaan idea bergambar. Okey, so jom kita teruskan. So pembelajaran hari ini kita akan gunakan sepenuhnya buku teks PSV tingkatan 4. Tajuk ni di muka surat 169. So kita akan tengok satu persatu. Okey, sedikit pengenalan untuk tajuk ni. Selain daripada logo dan juga tipografi, ilustrasi juga merupakan elemen penting dalam bidang komunikasi visual. Jadi aspek kemahiran asas seperti lukisan, komposisi, penceritaan, imajinasi dan kreativiti menjadi elemen utama dalam penghasilan karya ilustrasi yang kreatif. Okay, so kalau macam kita biasa tengok dalam mana-mana kebanyakan buku, komiks dan sebagainya, memang banyaklah menggunakan ilustrasi yang menarik. Okey, ilustrasi ni boleh dihasilkan sama ada secara manual, digital sepenuhnya ataupun secara gabungan manual dan digital, iaitu dengan menggunakan pelbagai aplikasi dan perisian komputer. Okay, ilustrasi dapat menyampaikan mesej, idea dan pemikiran. Okay, so kita masuk kepada yang pertama, iaitu definisi ilustrasi. So kita tengok apakah maksud ilustrasi. Okay, dekat sini, so saya highlightkan. Ilustrasi adalah penghasilan sesuatu imej bagi tujuan dekorasi, interpretasi dan komunikasi visual secara visual kepada teks, proses, idea ataupun konsep. Okay, oleh yang demikian, ilustrasi bukan sahaja merujuk kepada karya akhir yang dipersembahkan, tetapi juga lakaran visual yang dihasilkan melalui proses penjanaan idea bergambar. Manakala fungsi ilustrasi pula untuk menyampaikan maklumat ataupun berkomunikasi secara visual secara lebih berkesan. Okey, seterusnya kita tengok kepada jenis-jenis ilustrasi yang ada. So kalau kita tengok dekat sini memang ada banyaklah jenis-jenis karya ilustrasi, yang mana amnya dikaitkan dengan seni komersial kerana ilustrasi dibayar oleh pelanggan bagi menghasilkan karya visual dan mencari penyelesaian kepada isu yang berkaitan komunikasi visual. Contoh jenis ilustrasi yang biasa dihasilkan ialah ilustrasi industri dan teknikal. Okey, dekat sini. Okey, ilustrasi sains dan perubatan, ilustrasi dekoratif, ilustrasi imajinasi, ilustrasi ekspresi, ilustrasi pengiklanan, ilustrasi fashion, ilustrasi penerbitan, ilustrasi flora dan fauna, ilustrasi komik dan animasi. Kalau kita kira dekat sini ada 10 jenis ilustrasi. So ini yang biasa dihasilkanlah. Sebenarnya kalau ikutkan mungkin ada lebih daripada 10 yang disenaraikan dekat sini. Okey, so kita tengok secara sepintas lalu ilustrasi yang disenaraikan tadi, iaitu antaranya ialah ilustrasi industri dan teknikal. Okey, tengok dekat sini, ilustrasi ini digunakan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri. Okay, lakaran teknikal, lukisan, mekanikal dan reka bentuk berkomputer merupakan bahagian penting dalam ilustrasi teknikal. Ilustrasi ini juga dapat mempromosi dan memberikan maklumat produk dengan lebih terperinci.
Okey, seterusnya ilustrasi sains dan perubatan. Okey, dalam bidang perubatan juga ilustrasi ini ialah sangat penting untuk memberi gambaran ataupun menyampaikan info-info secara lebih berkesan. Okay, terutamanya digunakan dekat sini dalam bidang anatomi tubuh manusia dan sains perubatan dengan lebih meluas. Okay, so semua anatomi dalam badan manusia ni bukan saja dirakam secara foto tapi juga gambarkan melalui ilustrasi. Okay, yang mana tidak boleh dipenuhi melalui rakaman foto saja. So ilustrasi ini lebih detail, lebih jelas untuk digambarkan. Okay, ini baru satu contoh, iaitu jantung. Okay, ada lagi ilustrasi yang lebih detail, satu badan. Okay, contohnya nak menggambarkan saraf saja, ataupun nak menggambarkan tulang saja, okay, ataupun organ-organ yang lain lah. Okay, kemudian kita tengok ilustrasi dekoratif. Okay, berfungsi untuk menghiasi sesuatu objek dengan satu reka bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Okay, semasa menghasilkan ilustrasi dekoratif, ilustrator biasanya akan mengaplikasikan ciri khas objek. Contohnya bentuk kelopak bunga dan daun yang digayakan serta dihasilkan secara berulang. Okay, seperti contohlah dia buat bingkai. Okay, bingkai yang berhias lah. Seterusnya ialah ilustrasi imajinasi. Okay, ilustrasi imajinasi ini dikenali sebagai ilustrasi khayalan. Okay, dekat atas ni. Yang mana ilustrasi ini diolah daya cipta secara imajinatif. Okay, melalui khayalan ataupun secara berimajinasi. Okay, oleh pelukis ataupun pengkarya ilustrasi tersebut. Okay, ilustrasi jenis ini sering digunakan dalam penghasilan ilustrasi seperti dalam ilustrasi cerita, novel dan komik. Kemudian kita tengok ilustrasi ekspresi. Okay, ekspresi ini bererti pengungkapan ataupun proses memperlihatkan ataupun menyatakan maksud, perasaan dan sebagainya. Ilustrasi ekspresi juga bererti air muka pada wajah yang memperlihatkan perasaan seseorang tu. So maksudnya ilustrasi ini menggambarkan pergerakan ataupun mimik muka seseorang. Okay? Sama ada senyum, marah, terkejut, malu dan sebagainya. Okay, biasanya ilustrasi ini banyak dalam penghasilan komik lah. Komik ataupun animasi ya. Kemudian seterusnya kita tengok ilustrasi penerbitan. Ilustrasi penerbitan digunakan pada kulit buku. Okay, buku cerita kanak-kanak, risalah, surat khabar, majalah, kulit novel, kartun dan juga ilustrasi cerpen. Ilustrasi ini dapat menyampaikan maklumat dan juga menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. Okey, so kalau kita tengok apa-apa saja bahan buku yang kita beli, biasanya memang terdapat ilustrasi pada kulit buku ataupun dalam buku tersebut. Apatah lagi kalau buku yang kita beli itu ialah buku daripada jenis komik ataupun buku cerita kanak-kanak, memang banyak menggunakan ilustrasi dekat dalam tu. Kemudian yang berikutnya ialah ilustrasi fashion, bagi memaparkan rekaan pakaian yang mempamerkan gaya rekaan pereka fashion. Ilustrasi ini menunjukkan ketelitian pereka terhadap rekaannya. Okay, ilustrasi fashion ni memang kebanyakannya memang digunakan oleh pereka-pereka fashion lah untuk melukis ataupun menghasilkan lakaran ataupun gambaran ilustrasi berkaitan fashion yang dihasilkan. Okay, so bagi pereka-pereka fashion, kebolehan menghasilkan ilustrasi fashion ni memang satu kewajipan lah ya. Kemudian ilustrasi komik dan animasi.
Ilustrasi dan animasi komik dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi. Ilustrasi ini juga menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berturutan. Komik dan animasi dikaitkan dengan sesuatu cerita yang lucu, novel grafik dan adiwira. Terdapat banyak karya animasi dalam filem yang diadaptasi daripada komik atau sebaliknya. Contohnya Upin dan Ipin, kemudian Ben 10, kalau dekat Malaysia ni yang paling dekat dengan kita. Seperti contoh yang ditunjukkan dekat sini ialah The Amazing Awang Kenit, yang dilukis oleh kartunis Rambai. Rambai itu ialah nama samaran bagi artis pelukis ilustrasi tersebut. Kemudian ada ilustrasi pengiklanan. Yang mana ilustrasi ini memang banyak digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk ataupun perkhidmatan ataupun sesuatu perniagaan lah. Yang dihasilkan untuk menonjolkan karakter produk dan mampu menimbulkan kesan emosi kepada pengguna. Ilustrasi pengiklanan ini juga dikenali sebagai ilustrasi produk. Terdapat biasanya dihasilkan pada majalah, poster, surat khabar, risalah, dekat televisyen, pada iklan-iklan TV dan sebagainya. Kemudian ilustrasi flora dan fauna, ataupun ilustrasi alam. Ilustrasi ini menggambarkan alam sebenar secara lukisan atau catan yang merujuk kepada alam semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan. Ilustrasi alam turut memaparkan gambaran alam fantasi. Ramai pelukis yang berminat dalam penghasilan ilustrasi flora dan fauna ini. Perkara yang ketiga, kita terus kepada media dan teknik. Media ialah alat, atau kat sini saya highlightkan, media ialah alat atau bahan perantara dalam komunikasi dan perhubungan. Media cetak pula ialah alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan. Karya ilustrasi boleh didapati melalui pelbagai media secara bercetak maupun digital seperti poster, pengiklanan, pembungkusan buku cerita, buku teks, buku manual, komik, surat khabar, stamp, postcard, mural dan banyak lagi. Media dekat sini ialah alat perantara dalam komunikasi dan perhubungan. Media cetak, yang nak kita faham ialah sesuatu yang berupa bahan cetakan ataupun terbitan. Contohnya seperti poster, iklan, pembungkusan buku cerita tadi, buku teks, komik dan sebagainya lah. Termasuk juga surat khabar, termasuk juga stamp tu dikategorikan sebagai bahan terbitan. Manakala kita tengok dulu contoh-contoh yang diberi ni, seperti komik ni, Kampung Boy, stamp, kemudian ada buku cerita, kemudian ada mural, lukisan mural dekat dinding. Kemudian kita tengok medium ataupun bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan karya ilustrasi. Contoh medium yang digunakan antaranya ialah dakwat dan cat air. Kemudian ialah gouache dan akrilik, pensel dan pensel warna, pen dan marker pen, peranti digital dan perisian CGI. CGI ni ialah Computer Generated Imagery. Kemudian kita tengok contoh-contoh karya yang dihasilkan dengan menggunakan cat air, kemudian pen dan marker, kemudian ada pensel warna. Seterusnya kita pergi kepada teknik-teknik dalam penghasilan karya ilustrasi. Teknik yang dibincangkan dalam buku teks ni ialah teknik secara manual. Teknik secara manual iaitu kita melukis, mewarna dengan menggunakan skill
tradisional lah, iaitu melukis dan mewarna dan sebagainya. Okey, antara contoh teknik secara manual ataupun teknik secara tradisional ni seperti sapuan berus kering atau basah dengan menggunakan cat air. Kemudian garisan selari iaitu hatching menggunakan marker pen. Juga mungkin boleh guna pen. Potongan kayu dan gulisan besi, tampal dan collage kertas, dan juga airbrush iaitu semburan warna. Kemudian contoh teknik moden pula ialah seperti digital vector, digital photo montage, digital model 3D. So dua-dua teknik iaitu tradisional dan juga moden disenaraikan dekat sini. Antara contoh yang kita boleh tengok ialah seperti sapuan berus kering kertas basah dengan menggunakan cat air dekat sini. Juga ada campuran media. Kemudian teknik tampal. Tampal dan juga collage kertas. Dan juga teknik digital vector. So orang yang menghasilkan ilustrasi ini disebut sebagai illustrator. So illustrator ni dia kena mahir dari segi media dan juga teknik untuk menghasilkan ilustrasi yang baik. Yang terakhir, perkara yang keempat untuk kita lihat pada hari ini ialah penjanaan idea bergambar. Penjanaan idea bergambar ni dalam erti kata yang mudah ialah proses untuk menghasilkan sesuatu ilustrasi. Proses untuk menghasilkan sesuatu ilustrasi. Yang mana dalam proses ini terdapat 3 fasa. 3 fasa penjanaan idea bergambar. Iaitu yang pertama ialah thumbnail, ataupun sketches. Kemudian ada rough dan comprehensive. Rough ni ialah lukisan kasar. Selepas proses lukisan thumbnail, sketches tadi. Kemudian barulah pergi kepada lukisan comprehensive. So secara umumnya ketiga-tiga fasa ini membantu ilustrator merancang dalam proses lakaran akhir bagi menentukan kualiti garisan atau strok, warna, komposisi, penegasan, latar belakang dan juga teks sekiranya diperlukan. So kita tengok proses penjanaan idea. Yang pertamanya ialah thumbnail. Fasa ini merupakan eksplorasi awal penjanaan idea bergambar dalam saiz yang kecil dan banyak. So dalam erti kata mudahnya ialah lakaran contengan awal. So itu adalah thumbnail. Seterusnya ialah rough. Rough ataupun lakaran kasar. Fasa kedua ni ialah pemilihan bagi satu atau beberapa lakaran fasa thumbnail daripada fasa thumbnail tadi. Contohnya kita dah lakar, dah conteng apa semua. So untuk rough ni ialah kita ambil beberapa daripada lakaran ataupun sketches yang banyak-banyak tadi. Barulah kita hasilkan dalam fasa ini secara lebih jelas untuk menunjukkan bentuk ataupun rupa kepada idea yang nak kita sampaikan lah. Contohnya ini tadi. Lakaran daripada lakaran thumbnail, lakaran kenit. Kemudian pilih beberapa daripada lakaran ini yang nampak kelihatan sesuai untuk kita gunakan. Kemudian baru dilukis secara lebih baiklah. Iaitu lakaran kasar, dan kemudian barulah didetailkan ataupun difinalisekan secara komprehensif. Proses ini menunjukkan idea yang ingin disampaikan dan teknik ilustrasi yang digunakan. So, ada 3 proses untuk menghasilkan ilustrasi.
Okey, so kita recap lagi sekali perkara-perkara yang telah kita tengok pada hari ini, iaitu yang pertamanya tadi ialah definisi dan juga fungsi ilustrasi, kemudian jenis-jenis ilustrasi ada lebih kurang 10 yang disenaraikan tadi, kemudian media dan juga teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan ilustrasi, dan yang terakhir ialah penjanaan idea bergambar. Okey, sekian sahaja dahulu untuk video pembelajaran pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada video-video pembelajaran yang akan datang. Sekian dulu. Bye-bye.